Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So cerita kali ini tidak kena dengan Sabah FC tapi mempengaruhilah perjalanan bola sepak untuk season tahun ni. Tapi apapun sebenarnya cerita ini sudah kita cerita pada sebelum ni, di mana ia mula diperkatakan pada season lepas, dan cerita tu kembali bangkitlah untuk persediaan bagi season ni pula, di mana dikatakan, bukan dikatakanlah, memang sah sudah. Ini adalah statement yang dikeluarkan sendiri oleh CEO MFL, iaitu Datuk Setiausaha Ramalingam, yang mengatakan bahawa kemudahan VAR ada sudah di Malaysia dan total benda tu ada 4. Lebih kurang ada 4. Aku boleh katakan 4 kontainer lah, pasal barang ni digunakan secara mobile. So itu adalah satu cerita lagi, di mana pada sebelum ni, especially Stadium Nikas, kecoh dikatakan bahawa Stadium Nikas telah mempunyai tempat sendiri untuk meletakkan VAR. Tapi itu tidak akan dilakukan sekiranya VAR mendapat kelulusan daripada FIFA untuk digunakan bagi saingan tahun ni, di mana ia tidak akan digunakan pada bilik khas, tapi sebaliknya akan digunakan secara, aku minta maaf, aku bukan arif pasal benda ni, aku tak tahu apa actual nama benda tu, tapi aku katakan ianya berbentuk kontainer lah, pasal ianya mudah alih dan boleh dibawa ke mana-mana saja. Dan sekali lagi, jumlah yang kita ada adalah 4 sahaja bagi saingan Liga Super tahun ni, insya-Allah sekiranya mendapat kelulusan FIFA. Di mana kalau kita perasan, kalau kamu tengok balik jadual ni keluarkan oleh MFL, dalam satu minggu ada 3 perlawanan saja yang akan berlangsung. Ini bukan suka-suka dilakukan, tapi ini adalah bilang orang persiapan sekiranya VAR boleh digunakan. So at least tidak ada banyak perlawanan dan tidak ada satu perlawanan pun yang dijalankan tanpa menggunakan VAR. Lepas tu ada satu VAR standby. Itulah reason dia kenapa ada 3 saja dalam perlawanan satu minggu, dan kenapa ada 4 saja VAR yang tersedia buat setakat ni. Bukan tidak boleh untuk meletakkan lebih VAR, tapi cuma kos yang diperlukan untuk mendapatkan keseluruhan kos mengikut apa yang dikatakan, untuk mendapatkan 4 VR ni dalam 5 ke 6 juta macam tu telah dikeluarkan, dan penyelenggaraan pula dalam masa setahun ataupun semusim untuk saingan Liga Super ni dalam 3.2 juta sehingga 3.4 juta. Bajet kekangan yang menjadi impact kenapa ada 4 saja. Satu lagi, mereka juga perlu bersiap sedia sekiranya berbelanja lebih untuk mendapatkan VR pada semua stadium, tidak ada duit baki, so tidak ada bajet untuk perbelanjaan baik pulih pula sekiranya diperlukan. Itu adalah reason utamanya. So VR ni mungkin insya-Allah jika sekali lagi dilepaskan oleh FIFA akan mula memperkenalkan ataupun diperkenalkan pada kita aksi pertama VR sewaktu Piala Sumbangsi, di mana JDT akan menentang Selangor nanti pada 10 Mei ni. Again, sekali lagi, sekiranya semua berjalan lancar, kelulusan daripada FIFA, kita akan melihat aksi pertama VR pada Piala Sumbangsi. Dan antara benda lagi yang diceritakan adalah again, kita kena tahu untuk benda yang pertama ni, kita perlu mengenal benda tersebut, cara penggunaannya. So sekarang ni diorang telah membuat simulasi VR di padang stadium UiTM. Kamu boleh tengok di YouTube Nadi Arena kalau aku nak silap, ataupun Harimau Melaya tu kalau aku nak silap. Diorang ada bincangkan lebih lanjut lah pasal benda ni, di mana aku punya konten ni pun aku ambil daripada diorang ni sebenarnya untuk disampaikan kepada kamu. Dan of course diorang cakap ianya tidak akan menjadi se-perfect mana seperti mana yang kita nampak di EPL apa semua tu, pasal diorang telah mengimplementasi VR ni sudah cukup lama. Even sampai sekarang pun masih banyak isu sebenarnya, especially melibatkan peluang-peluang besar macam Liverpool, Manchester City apa semua pun masih ada masalah. So ini kan lagi kita yang baru pertama kali memperkenalkan, mengimplementasi, susah mau sebut, VR ni. Of course beliau sendiri iaitu Datuk Stewart mengatakan of course akan ada cecah celah, of course akan ada masalah, dan mereka akan mengambil kritikan tersebut, teguran tersebut dengan hati yang terbuka demi membaik pulih, demi mengimprovekan, bila orang mengefektifkan lagi penggunaan VR, dan juga of course orang-orang yang terlibat lah, baik di luar padang ataupun di dalam padang yang melibatkan VR itu sendiri. So ini benda
yang kita kena bilang orang aware dalam kepala kita lah. Jangan nanti bila VR tu diperkenalkan ramai komplain apa ni tak champion, apa ni buat putusan pun salah. Yes, pasal ini adalah pertama kali mereka menggunakan VR, kita melihat VR secara live. So ada perbezaan juga apa yang akan berlaku untuk penonton akan ada perbezaan juga apa yang berlaku di stadium dan juga bagi mereka yang menonton di TV, di mana kalau kita ataupun nantilah akan datang kita yang menonton di TV akan melihat ulang tayang daripada VR tentang isu-isu yang tertentu lah, mungkin foul kah, mungkin penalty kah, handball kah, apa semua. Tetapi di stadium buat masa ni tidak akan ada ulang tayang akan dilakukan di monitor stadium tu atau di scoreboard stadium tu. Satu adalah kerana bergantung dengan kemampuan scoreboard tu sendiri. Kedua, again, benda ni masih baru. So diorang masih melihat adakah benda tu boleh diimplementasi di scoreboard. Tapi buat masa ni scoreboard hanya akan ada status saja. Contoh macam kalau foul, checking off foul. Lepas tu penalty, checking on penalty. Itu saya benda yang akan kita nampak di stadium, dan of course akan ada, ini menurut apa yang dikatakan oleh Dato' Stewart lah, apa yang akan ada di apa yang berlaku di padang tu akan diumumkan oleh orang di stadium. Lebih kurang macam tu. So itu adalah benda yang akan berlaku. So kita again harap maklum, benda ni merupakan satu projek yang cukup besar, bukan senang, dan InsyaAllah pertama kali akan dilakukan di Malaysia bagi season ni. Persediaan 4 mobile container VR mencecah 6 juta, penyelenggaraan lebih kurang 3.2 ke 3.4 juta. So kita semua diharap bersabarlah dengan apa yang bakal kita perolehi untuk perlawanan akan datang nanti, dan berikan feedback yang bernas, yang baik, agar VR ni akan menjadi satu benda yang cukup positif digunakan di saingan Liga Super ni. Kita faham sekali lagi macam pernah aku cakap, even EPL pun telah menggunakan VR ni cukup lama tapi masih banyak kelemahan dan kesilapan juga masih dilakukan. Again, diharap banyak bersabar, dan aku personally aku tak sabar untuk melihat VR ni digunakan. Sepatutnya pada season lepas, tapi mungkin aku sedar oleh kekangan bajet apa semua. Dan buat masa ini sekali lagi mereka memutuskan untuk mendapatkan 4 VR saja. InsyaAllah kalau rezeki akan ditambah lagi. Dan sekali lagi itu adalah impact kenapa bagi tiap satu minggu hanya ada 3 perlawanan saja, bagi mengakomodat kemudahan VR untuk perlawanan, tiap-tiap perlawanan yang berlaku pada tiap-tiap minggu tersebut. So itu adalah update terkini untuk VAR guys. Saja aku kongsi dengan kamu pasal again, selain daripada Sabah, bagi kita wajib juga tahu perkembangan terkini apa yang bakal berlaku di saingan Liga Super kita. So sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.